Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran langsung Konti KL edisi pertama untuk tahun 2021. Ini adalah episod pertama dengan Konti KL. Ini merupakan cetusan daripada idea pengarah Jabatan Belia dan Sukan Universiti Kuala Lumpur, Encik Asmori bin Haji Syahri. Jadi ada beberapa perkara ataupun topik akan kita bincangkan tentang pada hari ini. Dan sebelum itu ingin saya memperkenalkan terlebih dahulu dua panel jemputan kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama sekali di sebelah kanan saya, segak bergaya, berbaju hitam berseluar kelabu, Encik Anwar Hamid, iaitu penolong pengarah bahagian pembangunan rakan muda Jabatan Belia Kuala Lumpur. Apa khabar Encik Anwar? Sihat? Baik. Puasa ini? Puasa. Alhamdulillah. Kita bersiaran langsung dalam waktu bulan Ramadan dan pastinya ini sesuatu yang cukup menarik. Sampai kita berpuasa, kita perlu juga menjalankan aktiviti-aktiviti kita. Manakala di sebelah hujung sana kita punya tetamu kedua pada hari ini, iaitu saudara Falak yang juga merupakan Presiden Persatuan Alumni Rakan Muda Penggerak Rakan Muda Malaysia. Jadi apa khabar Falak? Dan mungkin Falak sendiri antara individu yang cukup penting bagi menghasilkan Konti KL untuk tahun ini, Falak. Ya, khabar baik saudara Syafiq. Terima kasih kerana menjemput saya jugalah bersama dalam kolaborasi program pada hari ini. Julung kali kita bersiaran secara langsung di lobi Jabatan Belia dan Sukan Kuala Lumpur ini. Ya, betul. Untuk julung kalinya, untuk pertama kalinya kali ini kita tidak bersiaran langsung di studio. Kita ingin mengambil feel terlebih dahulu dan kita bersiaran langsung di lobi Jabatan Belia dan Sukan Kuala Lumpur. Jadi untuk tidak membuang masa, ingin saya menceritakan sedikitlah tentang apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu sebelum itu ingin saya maklumkan bahawa program ini ataupun episod ini adalah episod yang akan dijalankan, boleh katakan setiap minggu kita akan adakan siaran Konti KL ini, di mana program mingguan Bual Bicara akan menemui anda setiap minggu dengan tajuk dan kupasan yang menarik, di mana kita akan membincangkan tentang isu belia, isu sukan dan juga rakan muda, serta kita akan menjemput juga beberapa wakil daripada pejabat belia dan sukan kawasan yang berada di Kuala Lumpur untuk membincangkan apakah aktiviti-aktiviti yang akan mereka lakukan sepanjang tahun ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin menanyakan satu soalan kepada Encik Anwar, penolong pengarah kita pada petang ini. Jadi Encik Anwar, mungkin boleh ceritakan sedikit apakah antara program-program ataupun pengisian yang dijalankan oleh bahagian pembangunan rakan muda sepanjang bulan Ramadan ini? Okey, baik. Terima kasih saudara Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan, para audiens yang bersama dengan kita pada hari ini, dan juga kepada saudara Falak lah di atas kesudian untuk bersama-sama kita pada hari ini. Jadi bagi tahun 2021 ataupun bersamaan dengan 1442 Hijriah pada tahun ini, Kementerian Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia Sukan Kuala Lumpur dan di bawah kelolaan bahagian pembangunan rakan muda Jabatan Belia Sukan Kuala Lumpur telah merancang ataupun sedang dalam proses pelaksanaan program yang kita namakan Program Rakan Muda Ramadan peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Syafiq. Ya, betul. Jadi untuk program ni kita adalah dengan kerjasama rakan strategik kita, iaitu Majlis Belia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Gabungan Belia 4B Datuk Keramat, Darul Quran dan juga daripada bahagian pembangunan rakan muda sendirilah. Okay. Jadi bagi program Rakan Muda Ramadan ini kita ada 3 pengisian program, iaitu program Tadarus Al-Quran, program Klinik Al-Fatihah dan juga Hafazan Al-Quran. Yang mana apabila program ini selesai dilaksanakan kelak, kita juga akan adakan program Khatam Al-Quran. Jadi program ini dilaksanakan daripada 13 April sehingga 8 Mei dan daripada 3 Ramadan sehingga 22 Ramadan 1442 Hijrah. Itu Syafiq. Jadi itu dah sedikit perkongsian daripada Encik Anwar tentang program pada bulan Ramadan ini. Saya juga dikabarkan peserta juga amat memberansangkan dengan dikabarkan untuk Klinik Al-Fatihah sahaja pendaftaran hampir 53 peserta, manakala untuk tadarus juga hampir 40 orang peserta. Terdapat pertambahan dalam setiap hari dengan begitu ramai yang PM Rustia untuk mohon untuk buat untuk join aktiviti. Baiklah, seterusnya kita akan tanya kepada saudara Falak. Jadi Falak, untuk hari ini merupakan hari pertama kita bersiaran langsung. Jadi boleh saudara Falak perincikan sedikit tentang aktiviti untuk Konti KL ini? Okey, untuk makluman semua yang menonton,
terutamanya kepada belia di kawasan Kuala Lumpur aslinya. Ini merupakan julung kali hari pertama Konti KL kita bersiaran secara langsung. Ya, betul. Alright, insyaAllah selepas ini kita akan pelbagaikan lagi kaedah untuk kita laksanakan konsep secara langsung di media sosial khasnya. Okey, dan buat pertama kali mungkin kita bersiaran untuk media sosial Facebook. Betul. Tapi mungkin akan datang dari semasa ke semasa kita pelbagaikan medium seperti mungkin Instagram, kerana betul. Instagram juga merupakan satu medium bagi belia-belia khasnya golongan muda, generasi Alpan Encik Anwar ya, berinteraksi antara satu dengan lain. Jadi ini minggu pertama untuk kita membuat satu kata orang mukadimah je Syafiq ya. Betul. Okey, dan insya-Allah pada minggu depan kita akan pergi mungkin ke lokasi luarnya lain, alright? Dan kita mempunyai konti sendiri yang ditempatkan di bilik sekretariat Rakan Muda Kuala Lumpur di kompleks Rakan Muda Bukit Kiara ini, alright? Jadi kita dari semasa ke semasa akan pelbagaikan lagi bagi menarik minat belia-belia untuk bersama kita dan juga membantu dan juga mungkin memberikan input-input yang menarik dalam perkongsian idea ataupun dalam sesi temuan bicara kita. Kita pun tahu kat Kuala Lumpur ni banyak lokasi yang betul. Strategik, yang menarik. Kita ada KLCC, KL Tower. Jadi inilah strategi untuk kita memperkenalkan kepada rakyat Malaysia sebenarnya yang Kuala Lumpur, Encik Syafiq ya, mempunyai satu kelebihannya yang tersendiri. Ya. Jadi itu sebab kita berkolaborasi antara Jabatan Belia Sukan Kuala Lumpur, terima kasih kepada Encik Asmuri bin Haji Syari, pengarah, bersama dengan juga alumni untuk kita pelbagaikan lagi episod dari minggu ke minggu. Ya, mungkin minggu pertama ini kita buat satu episod. Betul. Mungkin untuk bulan yang akan datang boleh jadi 3 episod. Ya. Alright. Okey, jadi kepada rakan-rakan NGO yang lain yang ingin bersama boleh memberikan respon dan juga maklum malas yang positif, juga mungkin berminat ingin menjadi komentar ataupun moderator ataupun sebagainya. Cik Syafiq. Baik, terima kasih saudara Falak. Jadi itu dia sedikit perkongsian tentang Konti KL yang buat julung kalinya diadakan. Jadi selain itu Falak, anda juga merupakan antara orang kuat dalam alumni Rakan Muda ni. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit tentang alumni Rakan Muda dan apakah aktiviti-aktiviti yang sudah pun dirancang. Okey Syafiq, alumni Rakan Muda ni alhamdulillah lebih 2 tahun berusia telah didaftarkan. Dan kini berpusat ataupun pejabatnya berada di Kuala Lumpur. Okay. Jadi langkah baik untuk kita berkolaborasi sama ada dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan maupun dengan Jabatan Belia Sukan terdekat, of course lah Kuala Lumpur ya. Ya, betul. Alright. Walaupun kita di peringkat negeri-negeri mempunyai rakan-rakan penggerak rakan muda, setiap negeri. Jadi ini merupakan tahun kebangkitan selepas COVID berlaku. Jadi mungkin insya-Allah kita dalam fasa pemulihan dari semasa ke semasa. InsyaAllah lepas raya ni kita akan bangkit kembali bersama rakan-rakan muda yang berada di luar sana untuk kita laksanakan aktiviti yang berfasa. Untuk di Kuala Lumpur aslinya, Cik Syafiq, kita telah berkolaborasi dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bersama Jabatan Belia Sukan Kuala Lumpur juga untuk melaksanakan program senaman aktif rakan muda hujung minggu setiap hari Sabtu di 11 buah taman awam di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Alright. Jadi usaha ini adalah satu kolaborasi bersama JBSKL, alumni rakan muda dan juga badan-badan NGO yang berkaitan dengan kejegasan yang lain. Betul. Jadi itu dia antara aktiviti yang sudah pun dirancang oleh alumni penggerak untuk musim ini. Jadi pastikan anda sentiasa menunggu update terkini tentang aktiviti-aktiviti yang akan kami lancarkan dan akan kami jalankan. Baiklah, kita akan teruskan dengan Encik Anwar sekali lagi. Jadi Encik Anwar, mungkin kali ini boleh kongsikan lebih sedikit tentang latar belakang pelaksanaan program Rakan Muda Ramadan pada tahun ini. Ya, baik Cik Syafiq. Sebenarnya pada tahun 2021 ni, ini adalah kali kedua sebenarnya kita melaksanakan program Rakan Muda, Tadarus Al-Quran dan Rakan Muda Ramadan secara dalam talian, yang mana pada tahun lepas kita telah bermula pada 2020 lah, disebabkan ada kekangan COVID-19. Jadi Kementerian Belia dan Sukan menurunkan kita satu program dan inisiatif ini dilaksanakan secara dalam talian sajalah.
Betul. Jadi seperti kita semua sedia maklumlah, pada bulan Ramadan ini sendiri umat Islam terutamanya diwajibkan untuk berpuasa dan dalam masa sama mengimarahkan bulan Ramadan itu sendiri dengan amalan-amalan sunnah lah, seperti solat tarawih, solat witir, sedekah, berzikir, dan kemudian antara pengisian-pengisian yang kita sediakan bagi platform Rakam Muda Ramadan ini adalah platform kepada mereka ini untuk mengimarahkan lagi bulan Ramadan, terutamanya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ya, betul. Jadi ini adalah satu inisiatif yang diturunkan daripada Kementerian Belia dan Sukan dan disasarkan kepada golongan-golongan belia terutamanya, dan kita pun ada golongan sasar kita. Ya, betul. So kalau orang kata Rakam Muda ni, dia akan spesifik kepada umur 15 sehingga 25 tahun lah. Betul. Jadi itu sedikitlah latar belakang pelaksanaan program bagi Rakam Muda Ramadan ni, Syafiq. Jadi itu dia daripada Encik Anwar. Seperti yang dia katakan, kita perlu mengamalkan sunnah-sunnah di bulan Ramadan ni. Tapi ada satu benda yang kita tak boleh buat. Kita tak boleh makan makanan sunnah waktu siang. Itu kena ingat tu. Okey, baiklah, kita terusnya kita akan kembali kepada saudara Falak dengan kita akan menanyakan tentang apakah sendiri yang saudara Falak sasarkan kepada ahli-ahli rakam muda yang menyertai semua aktiviti yang dianjurkan oleh alumni. Okey, Syafiq, sebenarnya umum sedia maklum rakan muda sendiri mempunyai 7 gaya hidup. Kita ada rakan muda kecergasan, rakan muda inovasi, rakan muda wajah diri. Okey, kita ada rakan muda sukarelawan dan sebagainya. Okey. Jadi rangkuman daripada 7 gaya hidup ini kita pelbagai aktiviti. Bukan sahaja, walaupun saya Syafiq orang umum sedia maklum lebih menjurus kepada aktiviti kecergasan, senaman ke ataupun berkaitan kecergasan se. Okey, Falak. Alright. Tapi saya tidak boleh lupa akan 7 gaya hidup yang lain, aktiviti kecergasan. Jadi di peringkat alumni sendiri, saya lebih menekankan ataupun mengajak kepada rakan-rakan rakan-rakan saya yang kini telah pun menjadi jurulatih khasnya dalam bidang ataupun sukan tertentu untuk membantu sama dalam kita merancangkan lagi aktiviti-aktiviti untuk anak muda. Hasil contohnya, sebagai contoh, seorang penggerak ni, bekas penggerakan muda yang merupakan seorang jurulatih taekwondo, okey, turut berada di Kuala Lumpur, berkhidmat sebagai guru. Jadi beliau mengajar taekwondo di beberapa buah dewan sekitar Bandar Kuala Lumpur dan secara tidak langsung menjadikan program tersebut sebagai program rakan muda. Selain beliau melatih anak-anak muda, beliau juga boleh menjana sumber kewangan mingguan mungkin, okey, untuk beliau melatih anak muda, dikenakan sedikit bayaran sebagainya yang umum kita dapat menjadikan satu pendapatan tambahan lah. Okey, jadi dalam konsep ataupun 7 gaya hidup yang lain, kita akan pelbagaikan lagi, kita akan rancangkan lagi aktiviti-aktiviti dari semasa ke semasa. Kita ada program kompang yang akan kita kolaborasi dengan kebudayaan, Jabatan Kebudayaan dan Kesihatan Negara. Kita ada latihan tarian dan macam-macam lagi. Jadi, untuk kita mantapkan lagi anak-anak muda di kawasan Kuala Lumpur khasnya. Tapi untuk di seluruh Malaysia, insya-Allah kita akan perkasakan juga dan kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Syekh Syafiq. Jadi itu dia. Begitu banyak sekali aktiviti-aktiviti yang sudah pun dirancang, termasuk aktiviti sukan, aktiviti kesenian dan juga aktiviti budaya. Jadi tidaklah tertumpu rakan muda ni hanya kepada satu jenis aktiviti saja. Jadi kita ada pelbagai aktiviti. Jadi baiklah, kita akan teruskan dengan Encik Anwar sekali lagi. Encik Anwar, ini soalan yang agak panas juga sebenarnya. Jadi Encik Anwar, mungkin apakah objektif sebenarnya pelaksanaan yang sedang berlangsung ketika ini? Adakah mencapai objektif ataupun masih lagi dalam kita menantikan keberkesanan program itu? Okey, baik Saudara Syafiq. Seperti semua sedia maklumlah, apabila kita merancang untuk melaksanakan sesuatu program, dia macam kita di Jabatan Belia Sukan Kuala Lumpur, terutamanya bahagian rakan muda, kita memang mensasarkan kepada golongan belia itu sendiri. Jadi memang apa-apa objektif kita adalah untuk membantu pembangunan belia-belia itu sendiri. Tetapi bagi program Rakam Muda ni, program Rakam Muda Ramadan ni lebih kepada platform yang kita sediakan kepada belia sasar, kepada kumpulan sasar, untuk menjadi platform mereka
untuk mengimarahkan lagi bulan Ramadan. Itu adalah yang pertama lah. Ya, betul. Di mana selain daripada mungkin daripada bertadarus sendiri, ini adalah platform mereka untuk berkumpul secara virtual, secara beramai-ramai dengan juga belia-belia di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey. Kemudian selain daripada melatih para belia kita untuk membaca, memahami, ia juga turut memberikan peluang ataupun memberikan input kepada peserta kita untuk mengamalkan ajaran Al-Quran ini dalam kehidupan seharian. Betul. Jadi mungkin sebenarnya ini mungkin sebagai satu titik tolak kepada mereka yang mungkin baru nak mula mendekatkan diri dengan Al-Quran ini sendiri. So ini adalah platform yang paling baiklah mereka untuk bersama-sama dan juga mengamalkan. Kemudian apabila mereka mengamalkan sendiri tadarus, hafazan dan juga klinik Al-Fatihah ini adalah memberikan mereka satu peluang yang secara tidak langsung untuk membudayakan amalan sunnah itu sendiri. Dan macam saya maklum tadi, Cik Syafiq dan juga Saudara Falak, apabila kita bersendirian, mungkin dia punya feel tu tak sampai. Ya, betul. So apabila beramai-ramai, mungkin awal tak kenal kan. So kita invite mereka dalam grup WhatsApp yang sama, kita invite mereka dalam Google Meet yang sama, mereka bertanyakan soalan, mereka ditegur, mereka dibimbing. Jadi daripada situ secara tak langsung ikatan ukhuwah dan persaudaraan tu memang akan wujud secara dengan sendirinya, Syafiq. Jadi Encik Noah, untuk program bagi bulan Ramadan ni, jadi mungkin dari segi penyertaan dan sambutan terhadap program ini bagaimana mengenai dengan sambutan dan juga penyertaan, dan juga untuk kaedah pelaksanaan, adakah dikatakan dalam tempoh PKPB ni secara virtual ni adalah kaedah terbaik atau bagaimana pendapat Cik Noah sendiri? Okey, alhamdulillah setakat ni penyertaan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memang amat menggalakkan, yang mana jumlah keseluruhan adalah lebih daripada 87 orang yang berdaftar. Yang mana kita macam saya maklum tadi, kita ada bahagikan kepada 3 program. Program Tadarus Al-Quran ini adalah satu program yang kita telah tutup penyertaan lebih awal. Ya, betul. Kerana terlalu ramai yang telah memberikan nama untuk memberikan penyertaan bagi Tadarus Al-Quran ini. Kemudian bagi klinik Al-Fatihah dan juga hafazan, kita ada lebih daripada 53 orang juga yang telah berdaftar. Dan pelbagailah lelaki dan juga perempuan lah yang turut bersama-sama bagi menyertai program ini. Dan apa yang saya nak kongsikan sikit, bagi hafazan ini, kita ada berikan sedikitlah cenderahati kepada penghafaz yang terbaik. So daripada 53 orang, juri kita akan memilih yang terbaik lah. Dan kemudian apa yang saya nak kongsikan sedikit adalah berkenaan, kalau dulu program secara fizikal pun boleh dilihat sebagai program yang baik, yang lebih mudah juga untuk berinteraksi di antara pembimbing dengan peserta. Tapi pada tahun ini dan juga pada tahun lepas, kita dapati program virtual juga memberikan impak yang hampir sama dengan program fizikal. Betul. Jadi yang mana mereka ini bagi program Tadarus Hafazan dan juga Al-Fatihah, kita kumpulkan mereka di dalam satu grup WhatsApp, tetapi 3 grup yang berasingan. Kemudian kita berikan mereka ini maklumat-maklumat lah. Maksudnya sebelum mereka nak mulakan kelas tu, dia dah tahulah apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat, apa yang nak kena ready kan. Ya, betul. Dan kemudian pelaksanaan program ini memang yang paling mudah kerana dia secara dalam talian. Kita Urusiti akan memberikan talian Google Meet, link Google Meet kepada mereka. Jadi peserta-peserta dan juga pembimbing ini akan klik saja. Klik saja, mudah. Betul. Dan sedikit saja lagi saya nak kongsi. Saya nak ambil masa sikit. Saya nak boleh. Sikit hari ini. Boleh. Kita so untuk program Tadarus Al-Quran, satu hari kita akan adakan kelas selama 2 jam, yang mana Tadarus Al-Quran ni akan bermula pada 3 Ramadan sehingga 22 Ramadan. Ya, betul. Jadi bagi klinik Al-Fatihah pula, setiap hari kita akan berlangsung 1 jam dan selama 4 hari, dan bermula daripada 3 Ramadan sehingga 6 Ramadan. Manakala bagi hafazan, bagi program hafazan ini, dia akan bermula pada 14 dan 17 Ramadan, yang mana kita dah berikan maklumat kepada peserta-peserta kita surah-surah lazim yang perlu mereka hafal lah. Jadi pada 14 dan hingga 17 ni, mereka akan ditanyakan secara rawak oleh juri. Ditasmik lah. Dan akan bacaan mereka akan ditasmik oleh para juri yang kita lantik lah, terutama daripada Darul Quran sendiri. Jadi itulah sedikit perkongsian yang lebih detail sebenarnya yang disampaikan oleh Encik Anwar tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang bulan Ramadan ni untuk bahagian pembangunan rakan muda. Jadi cukup lengkap sebenarnya, dan jika ada persoalan boleh tanyakan di ruang komen tu. Sila like, sila komen, sila share. Kita akan jawab. Admin akan jawab nanti untuk anda semua jika ada soalan.
Ada bawah ni tak? Ada bawah ni Okey, nanti kita akan suruh. Jadi kita akan sila berikan soalan anda di situ. Okey, baiklah. Kita akan ada soalan lagi. Satu soalan terakhir sebenarnya kita nak tanya kepada saudara Falak. Jadi untuk sepanjang kita banyak program, banyak kolaborasi di BKL, JBS KL dan untuk bagi alumni sendiri kan. Jadi untuk Encik Falak, apakah harapan dalam pelaksanaan program ini serta kolaborasi-kolaborasi yang telah dijalankan dan yang akan dijalankan bersama agensi-agensi yang berkaitan? Apa harapan yang orang kata jangka masa pendek dan jangka masa panjang untuk ni? Okey, Syafiq, harapan daripada pihak saya, daripada alumni sendiri sangat tinggi. Kalau boleh, belia-belia ahli-ahli golongan rakan muda yang mana Encik Menor maklumkan tadi 15 hingga 25 tahun ini, ya, betul, boleh ambil kesempatan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh Jabatan Belia Sukan maupun alumni dan juga NGO yang lain. Okey. Kalau sekarang ni macam Encik Anwar maklumkan, banyak aktiviti berkaitan tahsiah bulan Ramadan. Jadi kita perbaiki diri, macam saya pun perbaiki diri untuk jangka masa panjang sebagainya. Okey. Jadi mungkin pasca pandemik COVID-19 pun kita bersedia untuk aktiviti-aktiviti yang secara langsung. Okey. Mungkin umum sedia maklum apabila kita berada dalam pandemik COVID-19 ini, aktiviti kebanyakannya dilaksanakan secara maya, secara online sebagainya. Tapi nak dibandingkan dengan secara langsung sangat jauh berbeza. Dia punya feel dia lebih kepada kita berinteraksi. Tapi disebabkan faktor semasa kita tak boleh laksanakan tersebut, insya-Allah kita pun dalam fasa pemulihan. Okey, mungkin dalam masa beberapa bulan ke hadapan ini kita akan perbaiki dan boleh untuk berada dalam situasi seperti sedia kala, ya, Syafiq, ya. Dan di pihak alumni pun telah pun akan melaksanakan, insya-Allah, bermula seminggu Aidilfitri, kita dah mulakan dengan aktiviti senaman untuk masyarakat Kuala Lumpur. Dan bukan saja di Kuala Lumpur, insya-Allah juga akan turun di Johor Bahru, ya. Johor Bahru. Alright. Jauh tu. Johor Bahru juga. Tapi Johor Bahru sana dia ada tim. Alright, insya-Allah kita akan berkolaborasi dengan PBT di negeri Johor. Alright, dan di Kuala Lumpur saya berterima kasih yang tidak terhingga kepada Jabatan Belia Sukan Wilayah Pesaing Kuala Lumpur, pengarahnya Encik Ashmori kerana memberikan kebersamaan, kolaborasi dan kita melaksanakan aktiviti bersama. Alright. Juga kepada pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur dan juga pelbagai agensi-agensi kerajaan yang membantu alumni secara langsung dalam kita bersama-sama menjalankan program-program yang berkaitan dengan belia dan juga rakan muda aslinya. Sukan pun secara langsung kerana kecergasan itu adalah sebahagian daripada elemen sukan. Okey. Dan sekarang pun KBS tengah merancangkan lagi 100 hari ke arah sukan Olimpik. Alright. Dan juga visi sukan Malaysia. Alright. Itu yang ditekankan oleh Kementerian Sukan. Jadi di pihak NGO seperti kami, alumni Rakan Muda Malaysia, sangat-sangat menyokong apa yang telah direncanakan oleh Yang Berhormat Menteri Belia Sukan Malaysia dan juga Ketua Pengarah dan juga semua anggota-anggota tertinggi di pihak Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Syafiq. Itu saja. Jadi itu dia, besar sungguh harapan daripada saudara Falak untuk aktiviti tahun ni bagi alumni penggerak dan juga bagi Jabatan Belia Sukan Kuala Lumpur dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Jadi mungkin kurang orang kata kurang aumnya kalau kita tak tanya apa harapan Encik Anwar pada untuk tahun inilah, orang kata kan, selepas kita bangkit daripada pandemik COVID-19, kita dalam tempoh PKPB. Jadi Encik Anwar mungkin ada lain-lain perkara ingin dikongsikan dan harapan tentang perjalanan program sepanjang tahun ini. Okey, baik, terima kasih saudara Syafiq. Saya rasa walaupun kita dah hampir ke penghujung, masih belum terlambatlah saya untuk ucapkan terima kasih kepada rakan strategik kami sekali lagi, iaitu Majlis Belia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Gabungan Belia 4B, Darul Quran dan juga daripada Persatuan Alumni Penggerak lah, Encik Falak sendiri. Jadi serta semua yang secara langsung atau tidak langsung membantu kita untuk pelaksanaan program Rakan Muda Ramadan pada tahun ini. Dan di kesempatan itu juga
saya nak promo sikit lah juga lah. So di kesempatan ni sebab kita sentiasa bermula daripada hari ini program-program tadarus Al-Quran kita, klinik Al-Fatihah kita dan juga hafazan kita akan pancarkan secara live di Facebook Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai kelapangan, yang mungkin sedang bercuti ke, so boleh buka Facebook kita. Walaupun peserta-peserta ni dah berdaftar untuk macam contoh klinik Al-Fatihah, tapi tuan-tuan dan puan-puan dan penonton yang ada masa boleh tengok sendiri dan secara tak langsung dapat jugalah belajar apa yang peserta-peserta kita ni belajar. Jadi yang paling biasalah, jangan lupa like, komen dan share apa-apa konten yang kita letak di Facebook. Dan yang terakhir sekali, saya berharap agar penyertaan kita pada tahun ini kekal sehingga sampai ke penghujung acara, kerana kita akan tamatkan dengan majlis khatam. Dan saya pun berharap agar tahun hadapan, mungkin tahun ni ada lagi peserta yang nak join tapi penyertaan dah tutup, yang terlepas nak join program-program kita, jangan lupa untuk follow Facebook kita sebab kita akan share perkara-perkara ni. Dan saya harap agar tahun depan lebih ramai lagi, lebih ramai, dan mungkin kita akan buka penyertaan lebih ramai lah kepada peserta-peserta ni. Dan saya rasa itu saja Encik Syafiq, saya serahkan kepada Syafiq. Panjang betul promosi Encik Anwar. Saya ingat dia nak promosi kuih raya tadi. Rupanya dia nak promosi Facebook Jabatan. Tak ada masalah. Jadi selain daripada Facebook Jabatan Persekutuan Kuala Lumpur, anda juga boleh juga ikuti perkembangan terkini di Instagram Jabatan Persekutuan Kuala Lumpur, JBS WPKL, ataupun dan juga Twitter. Dah ada producer, dah ada Twitter kita. Dah ada Twitter. So kita ada 3. Kita dah ada 3 platform media sosial. Jadi harus jangan lupa follow di Twitter, follow di Instagram dan follow di FB. Jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan sebenarnya. Dan saya pun ingin menyampaikan sedikit. Nampaknya producer ada ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Dia suruh saya cek handphone. Okey. Mungkin ada soalan di sini. Okey. Baik. Minta maaf penonton-penonton. Kita selalu excited sangat. Percubaan pertama orang kata kan. Jadi kita nak tengok. Okey, apakah yang di soalnya itu? Okey. Soalan yang pertama. Assistant producer kata dah pin, tapi saya tak jumpa lah. Mungkin assistant producer boleh bantu saya di belah mana tu yang dah pin tu. Okey, ini dia. Okey, untuk kita promosi media sosial Jabatan Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, untuk FB jangan lupa untuk like dan share JBS WPKL. Okey, Facebook www.facebook.com/JBSWPKL. Dan untuk IG pula, Instagram, jangan lupa untuk follow kami di Instagram www.instagram.com/JBSWP Kuala Lumpur. Okey, dan Twitter juga jangan lupa untuk tweet dan retweet kami di twitter.com/JBS Kuala Lumpur. Jadi semua JBS Kuala Lumpur media sosial yang kita akan sampaikanlah, kita akan sampaikan info-info yang terkini, terutamanya untuk belia, sukan dan rakan muda di Kuala Lumpur dan juga di Malaysia khususnya. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung rancangan dan ingin saya kongsikan, ingin saya ingatkan kepada anda semua, kita masih lagi belum menang dalam peperangan menentang COVID-19. Pastikan anda sentiasa jaga SOP, sentiasa memakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal, jaga pergerakan anda. Pastikan anda menjauhi tempat-tempat yang ramai orang, yang tempat sesak, dan pastikan anda menjaga SOP dan pastikan anda sentiasa selamat agar apa yang penting, kita nak raya tahun ni. Itu yang paling penting. Dengan kes pun semakin meningkat, kita harapkan kita sama-sama berdoa agar kes semakin menurun, agar semua aktiviti kita belia, sukan dan rakan muda dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Baiklah, setakat itu saja daripada kami. Dan saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan, dan begitu juga daripada Encik Anwar, terima kasih ucapkan penolong pengarah rakan muda, penolong pengarah bahagian pemenang rakan muda JBSKL, dan juga Encik Falak daripada dia merupakan pengerusi Presiden Alumni Penggerak Rakan Muda. Dan kami mohon maaf, dan kita akan berjumpa lagi pada siaran yang akan datang. Dan mungkin kita akan bersiaran dalam masa 3 kali seminggu, insyaAllah kita akan cuba. Namun apa-apa pun kita akan berbincang dengan produser kita terlebih dahulu. Dan nampaknya produser saya dah berkerut tu. Okey, walaupun bagaimanapun kami akan cuba untuk memberikan info terkini dan informasi yang terbaik untuk anda semua. Dan pastikan kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi.